Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang suka yang Allah suka, benci yang Allah benci, yang tenang dalam kebaikan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Dan kita doa agar Allah masukkan iman dalam hati kita. Bila iman masuk dan terhias cantik dalam hati kita, kita akan suka yang Allah dan Rasul suka. Kita akan benci apa yang Allah dan Rasul benci, berupa perkara kufur, berupa perkara fasik, berupa perkara dosa maksiat. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada iman dan hiaskan bagi cantik iman itu dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami orang yang benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada dosa maksiat, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, benda kufur, benda syirik. Jadikan kami benci sebagaimana Allah dan Rasul benci semua itu. Kalau Allah makbul doa ini, maka kita menjadi orang yang berada dalam kebaikan, suka yang Allah suka, benci yang Allah benci. Orang yang suka benda yang Allah dan Rasul suka, benci dan benda yang Allah Rasul benci, kalau mati akan diseru masuk syurga melalui seruan yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang suka yang Allah suka, benci yang Allah benci, yang tenang dalam kebaikan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ikhlas terbahagi tiga. Ikhlas yang pertama, ikhlas orang awam buat ibadat kerana takutkan siksa dan mengharapkan rahmat. Takut kepada uqubah, harapkan rahmat. Ikhlas yang kedua, ikhlas orang khawas buat ibadat kerana cinta dan rindu kepada Allah. Dan ikhlas yang ketiga, kerana melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan mengagungkan Allah. Ikhlas yang pertama orang awam, ikhlas yang kedua orang dekat dengan Allah, ikhlas yang ketiga para nabi dan para rasul. Ada ulama menyatakan ikhlas itu ada ikhlas ada ikhlas al-abid, ikhlas at-tujjar, ikhlas al-ahrar. Ikhlas hamba, ikhlas ahli meniaga, ikhlas orang merdeka. Ikhlasnya hamba, dia buat ibadat kerana takut siksa. Hamba dia buat kerja takut tuan dia pukul dia, takut tuan dia buang kerja, buang daerah. Hamba melakukan perintah tuan kerana takut dihukum oleh tuan, dipukul oleh tuan. Maka orang yang buat ibadat kerana takut disiksa, dia ikhlas seperti hamba. Ikhlas yang kedua, ikhlas tujar, ikhlas ahli perniagaan. Ahli perniagaan bila dia meniaga, tak ada orang meniaga nak rugi. Semua orang meniaga tak nak untung. Rugi pun tak mau, balik modal pun tak mau. Maka orang yang berbuat ibadat kerana nak untung, nak syurga, nak balasan yang baik, seperti orang yang merdeka. Dan yang ketiga, bukan kerana seperti hamba, bukan seperti perniagaan, seperti orang merdeka, iaitu orang yang beribadat kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak balasan. Kalau ada balasan kan tak ada balasan, kerja dia menunaikan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlasul ahrar. Ketiga-tiga ikhlas itu dibicarakan dan wujud pada diri manusia, dan kesemuanya itu adalah baik, cuma tingkatannya berbeza. Dan kadang-kadang satu ibadat boleh niat banyak niat. Kita duduk dalam masjid niat nak i'tikaf, duduk dalam masjid niat menunggu semayang, duduk dalam masjid niat nak kawal diri daripada buat dosa. Maka dengan banyaknya niat, banyaknya pahala yang kita dapat. Ulama menyatakan ala qadrin nawaya takunul ataya. Ala qadrin nawaya takunul ataya. Seseorang itu mempunyai niat-niat yang banyak dalam satu ibadat, kadang-kadang menyebabkan pemberian-pemberian istimewa pun banyak. Sehingga kan ulama karang kitab, tajuk dia Kitabun Niyat, kitab yang membicarakan tentang satu amalan yang boleh disertakan dengan niat yang banyak. Dalam kitab Ihya ada cerita orang duduk dalam masjid dapat pahala banyak kerana niat dia banyak ketika duduk dalam masjid, seperti contoh yang diberikan tadi. Maka niat ini adalah perkara yang dituntut. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada adalah niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
Fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul, dapat redha Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya kerana nak dapat habuan dunia semata-mata, aw limra'atin yatazawwajuha, atau kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan semata-mata, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya dapat apa yang dia niatkan itu. Perbuatan yang sama, sama-sama hijrah, berpindah daripada Mekah ke Madinah, tapi ada orang hijrah dekat dengan Allah, dapat redha Allah kerana matlamatnya redha Allah. Ada orang hijrah hanya dapat dunia kerana dia berpindah ke Madinah kerana nak berkahwin dengan seorang perempuan. Dia pinang seorang perempuan di Mekah. Perempuan itu nama Ummul Qais. Wahai perempuan, saya pinang kamu nak buat isteri aku. Maka perempuan itu jawab, kalau nak kahwin dengan saya, kena hijrah dengan saya ke Madinah. Maka dia berhijrah ke Madinah bukan kerana Allah dan Rasul, bukan kerana ikut arahan Allah dan Rasul. Dia berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan. Maka dia dapat kahwin dengan seorang perempuan, tapi pahala seperti mana para sahabat lain tak dapat.